Assalamualaikum, hai saya Syuk. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan bawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang kaki kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey, hari ni kita ada kelainan sikit macam biasa. Selalu kita ada caller ni. Ya, hari ni nampak macam lain macam sikit lah. Sebab kita yang akan deliver cerita seram. Jadi aku kena cerita ni. Kena. Tapi yang Okey. uniknya kali ni kita akan bacakan pengalaman-pengalaman yang Yes. dihantar pada kita. Dan ada yang kita ambil sedikit daripada social media yang kita rasa menarik untuk dikongsi. Benar. Dan perlu kita kreditkan ke tak? Kalau kat sini kalau kita tengok penulisan ni daripada Mami Ellie, I'm not influencer, daripada orang kata apa ni nama Twitter. Yes, Twitter guys. Okay, kepada anda sebelum tu, terima kasih kerana menonton Santai Chill. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Dan yang dah subscribe, thank you so much. Di samping kita bercerita juga kepada korang yang nak juga share cerita kita alu-alukan guys, boleh je hit DM kita orang. Dan juga social media, link telah disediakan. Dan kadang-kadang penulisan yang korang hantar pada kami tu, kami akan ubah sedikit mengikut kesesuaian lah. And mungkin kadang-kadang penulisan korang tu agak kurang jelas dari segi penulisannya kan. Titik kadang tak ada, jadi menyukarkan kami sebenarnya. Tak tahu intonasi yang sebenar. Dan kadang-kadang nampak macam kurang jelas penulisan tu. Okay, alright. Cerita kali ni Mi, kau nak cerita dulu ke aku? Kalau ikutkan best, aku rasa ramai tunggu kau cerita dulu. Pasal pula Sebab selama ni aku host je, jadi aku cerita ni tak tahu orang nak dengar ke tak. Jadi kita persilakan kau dululah. tak apa, nanti akan ada giliran kau. Tapi kali ni aku dululah. Okay. Alright. Untuk cerita yang pertama Mi, kisah ni berkenaan dengan universiti yang agak popular di Malaysia, Okay. UIA, Wow. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey, cerita ni dah lama sebenarnya. Dan janganlah orang kata ambil cerita kami ni sebagai orang kata untuk memomok-momokkan universiti atau institusi pengajian, kerana benda-benda ni ada di seluruh Malaysia dan seluruh tempat sebenarnya Mi. Ya. Namun begitu, ini adalah koleksi yang dikumpul oleh pelajar-pelajar UIA sendiri. Dan ini maksudnya kat sini tak naklah cakap Santai Chill memburuk-burukkan UIA. Tak ada. Tidak guys, tidak. Ini pengalaman dan iktibar masing-masing, dan juga untuk sebagai hiburan. Ya. Yang mana yang baik kita ambil sebagai pedoman lah. Ya. Yang buruk kita jadikan sepadan. Macam biasa. Okey, cerita yang pertama. Tajuk yang diberi ni Mi, nama dia tajuk Orang Sebelah. Orang sebelah Orang Sebelah. Okay. Tajuk dia agak unik, tapi ada sebab kenapa tajuk dia Orang Sebelah. Okey. Watak utama yang aku boleh bagi kat dalam cerita ni namanya Amir. Okey, mungkin Amir juga yang sedang tengok kan. Bolehlah letak sebagai dalam situasi cerita. Letaklah ni cerita kau meh. Cerita kau ni meh. Ya. Jadi benda ni berlaku di sebuah asrama lelaki, ataupun orang kata kalau nama kolej tu, dalam tu semua lelaki, tak ada perempuan. Dia bukan satu kolej yang orang kata atau asrama yang campur-campur. Okey. Lelaki saja. Dan kejadian ni berlaku dalam tahun 2000. Agak lama lah. Dan katanya dalam bangunan ni kemungkinan dalam 9 tingkat lah masa tu kan. Jadi aku tak pasti sekarang ni ada berapa tingkat. Okey. Jadi cerita ni
bermula di mana Amir ni dia merupakan seorang pelajar yang baru dapat masuk belajar. Dan Amir ni seorang pelajar yang orang kata pandai dan rajin untuk belajar. Okay. Pada satu malam ni, Amir ni macam biasa, atau aku rasa bukan Amir saja, semua pelajar dia suka belajar pada lewat malam. Ya. Kan. Orang kata kat situ lah ada mood masa tu nak baca, nak buat ulang kaji dan buat assignment. Masa Amir tengah buat assignment ni dan masa tengah buat ulang kaji, Amir ni terdengar satu ketukan di pintu bilik dia. Macam tu. Okay. Jadi dia pun macam, siapa tu kan? Dia pun pergi berjalan ke pintu dia. Jalan kat pintu, dia buka. Belum sempat apa-apa, belum sempat dia toleh kat dua-dua arah, dia baru buka macam ni, terus terdengar orang menjerit. Itu. Dia terus toleh. Dia pun pelik. Kenapa ni kan? Terdapat seorang pelajar lelaki lain yang sedang menjerit histeria masa tu. Dia pun pelik. Dah kenapa mamat ni kan? Tiba-tiba pula ni kena rasuk ni. Jadi dia dengan beberapa pelajar lain cuba membantulah pelajar yang dirasuk ni. Ada beberapa pelajar pada IRK iaitu Islamic Reveal College, di mana ini adalah jurusan agama ni yang tahu selok-belok tentang perubatan lah kan, sikit-sikit ni. Jadi dia bantu. Jadi yang orang dirasuk tu pun dah mula orang kata lega. Cool down lah. Dah cool down. Jadi pada malam tu dia habis kat situ. Tak ada apa-apa berlaku dan Amir tak ada macam rasa takut ke, tak ada lah. Dia kata macam biasa lah tu kan. Dia kata macam orang lemah semangat kan. Senang lah benda-benda nak menyenggah. Betul. Jadi keesokan harinya, masih belajar pada lewat malam, si Amir ni pun masa tu masih dalam sekitar jam 2:30 pagi. Okay. Dia pun buat dia punya assignment. Sekali lagi pintu dia ketuk sama. Macam tu. Jadi dia pun pergi ke pintu. Sebelum dia buka pintu kan, dia tiba-tiba berfikir sejenak, nak buka ke tak. Sebabnya dia bukan rasa seram, dia takut itu ada member dia yang nak minta makanan dia. Kan cakap, Tanta ni dah Kasim nak minta Maggi aku lagi. Nak minta Maggi ke ni kan? Dia macam tak payah. Macam tu. Lepas tu pintu tu diketuk lagi. Dia ni serba salah. Alamak, macam mana ni kan? Tak apa, jawab je lah. Siapa tu? Tanya lu. Siapa tu? Walaupun dia rasa dia tahu memang ini memang Kasim. Ini memang Kasim kan. Dia kata pun tapi tak jawab. Ketuk je, tak ada suara. Diam kan. Lepas tu dia ketuk lagi. Makin kuat. Tu dia kata, "Oi, siapa? Kalau kau nak makanan, aku tak ada ni. Esok baru aku nak beli dekat 14. 14 ni nama dia Syah Alam. Apa ni kata section 14 ni. Jadi pelajar-pelajar ni masa ni dia beli makanan dekat section 14. Aku tak pasti, aku bukan student UIA, tapi mungkin dekat lah dengan section 14 kan. Maknanya tu tempat dia beli barang lah mungkin. Kemudian si yang dia rasa Kasim masih tak berjawab. Sekali lagi dia ketuk. Kali ni lama sikit. Lama sikit. Lepas tu dia cakap, kalau kau nak makan nanti lah, aku check dulu ada ke tak. Macam tu. Okay. Then Amir pun cuba berlalu pergi untuk carilah, kata kan, hai dia kata tak Kasim ni menekan-nekan aku pula kan. Orang nak belajar kan, minta Maggi. Aku pun nak saving juga kan. Yalah. Selang dia beberapa langkah apa ni, macam dia nak pergi ambil makanan tu, patah balik lah. sekali lagi ni. Apa masalah dia? Macam tu. Tu cakap, "Oi, siapa?" Cakap Amir cakap tu kan. "Oi, siapa?" Baru benda tu sahut, "Orang sebelah." Elah. Orang sebelah. Dia kata, "Orang sebelah." Sebelah dia bukan Kasim. Kasim ni sebelah lagi. Sebelah dia ni tak dapat yang sebelah kan. Mana orang sebelah bilik dia ke bukan? Orang sebelah bilik dia. Lepas tu dia mana,
orang sebelah. Lepas tu dia nak pergi kat pintu balik. Masa dia nak pergi kat pintu tu, pintu dia terbuka. Mungkin orang tu buka lah. Memang orang sebelah Mi. Okay. Tapi Mi, orang tu sebenarnya orang yang sebelah badan. Badan dia separuh je. Di mana sebenarnya yang dia nampak mula kan, oh orang, oh yang ni member dia sebelah, orang sebelah kan. Tapi masa pintu tu tengah bergerak lagi, nampak lagi sebelah badan dia tak ada. Nampak dia punya jantung, nampak dia punya usus segala dalam tu semua nampak. Dan kawan dia ni, orang sebelah ni senyum kat dia macam tu. Dan apa yang jadi, Amir masa tu menjerit histeria. Terus budak datang. Sama macam situasi yang semalamnya tu, yang kawannya kena tu kan, yang kata student lain kena kat dia pula. Maksudnya orang sebelah tu kan, yang dia kata orang sebelah semalam tu kacau kawan dia dulu. Ini giliran dia pula. Giliran dia pula. Itulah kisah pertama kan, dia terjadi dekat UIA. Aku rasa macam epic tu. Aku macam aku tak boleh brain. Orang sebelah, okay, mula kau boleh bayang tak pintu tu terbuka sikit kan. Okay, mula nampak normal lah. Yalah, sebelah dia terbuka lagi, sebelah badan tak ada. Dan apa yang dia kena tu sebenarnya kawan dia dah kena, dan sebenarnya orang lain pun dah ada yang kena. Ini betul the real definition of orang sebelah. Itulah. Aku baca pun, patut tajuk dia orang sebelah. Jadi dia punya jantung yang tu nampak darah dia semua. Dikatakan dia nampak jantung dia berdenyut-denyut apa tu, memang dia nampak. Tapi orang tu senyum. Itu kisah yang pertama. Okey Mi, kisah kau pula Mi. Kisah aku dia sama juga terjadi dekat UIA. Okey. Tahun 1999. Okey lah, aku simpulkan cerita ni. Dia terjadi kepada junior UIA yang masa tu baru je masuk dekat college tu. Dan masa ni mungkin minggu yang kedua, aku mudahkanlah nama dia, aku letak sebagai Faiz dan juga Zahin. Zahin Okay, Faiz dengan Zahin ni, dia malam tu dia dah nak tidur lah kan. Dan minggu kedua dalam roommate dia orang ni roommate yang sama. So dia orang borak lah. Dia orang borak-borak kosong pasal macam mana pengalaman dia orang sepanjang dekat college tu kan. And tepat jam 12.30, Faiz ni dia ajak Zahin. Dia ajak Zahin, Zahin, jom teman aku jap basuh baju. Faiz ni dia ada satu perangai tabiat yang dia suka basuh baju pada lewat malam. Okey. So dia ajak Zahin. Zahin pun macam, kau biar betul, esok dah pukul 12.30. Lagipun esok aku dah kelas pagi. Padahal dia takut sebenarnya. Dia bagi alasan kan, sebab dia tahu, sebab tandas dengan tempat jemur pakaian tu dekat hujung blok. Okay, faham. Jadi nak pergi situ dia takut. So dia bagi alasan. And Faiz ni pun tak apalah, kalau macam tu aku pergilah seorang kan. Dia pun ambil baju dia, bakul, sabun dia, berus dia semua, bawa pergi sana. So dia dah sampai kat situ, dia basuhlah baju macam biasa. Basuh, gosok baju. Tengah-tengah basuh, dia dengar seakan-akan satu suara yang so dia tanya, Zain kau ke tu? Tapi tak menyahut lah. Tak menyahut. Dia pun, maybe budak sebelah kot. Budak blok, budak dia punya lorong tu. Dia pun basuh. And dah sampai masa dia nak jemur, dia nak sidai dekat ampaian tu, dia ternampak Zahin kat situ. Dengan baju singlet hitam dia, dengan seluar pendek dia. Tapi keadaan Zahin masa tu, dia membelakangi si Faiz ni. Dia tengok dekat luar tingkap sambil tengok padang kat luar. So dia tanya, Zahin, bila masa kau datang sini? Aku tak perasan pun kau kan. Tapi si Zahin ni diam lah kan. So dia dah habis jemur. Dia cakap, jom agak dah pukul 1:30 dah ni. Tapi si Zahin ni masih lagi diam. Tak respon lah. Tak ada respon. Lepas tu Faiz tanya dia, aku dah nak gerak, aku gerak dulu lah. Kau kat sini jangan lambat sangat. Lepas tu si Zahin ni cakap, kau giat dulu. Tapi dia tak berpaling tau. Dia just dalam keadaan yang kaku. Dia cakap, kau giat dulu. Sambil kepala dia bagi bahasa isyarat macam tu lah. Giat dulu.
And Faiz ni pun dah macam tak apa, aku gerak lah lu. Ambil pergi baju dia, ambil dia punya apa, baldi dia tu, yang dia guna, baldi berus dia, sabun dia. Dia pun berjalan. Masa dia berjalan dekat lorong tu, dia terasa macam ada sesuatu yang tengah tengok dia dekat anak mata ni kan. Jalan-jalan macam Dia terperasan Ah, something lah. dia macam diri dia ni diperhatikan, tapi dia buat tak tahulah. Jalan sampai ke bilik, dia tutup je pintu, dia buka lampu. Dia terkejut, Zahin tengah tidur, sama dengan baju yang dia pakai tadi, singlet hitam, seluar pendek. Okay. Dia pun terkejut Zahin. Zahin, bangun. Bila masa kau sampai kat sini? Lepas tu Zahin macam baru bangun, macam apa benda kau ni, bila masa apa kan, aku tidur je dari tadi. Apa pula aku nampak kau dekat toilet tadi. Bila masa kau datang toilet? Zahin pun aku mana ada keluar, aku duduk sini je dari tadi. Aku tak keluar ke mana pun. So Faiz ni dah pelik, dah pening. Habis tu aku nampak siapa kat toilet tadi? Jom teman aku sekejap kita tengok. Dia macam tak puas hati lah. Jadi si Faiz ni pelik lah, macam mana dia yang gerak lambat tadi, dia yang gerak awal tadi, boleh si Zahin sampai dulu. Takkanlah si Zahin ni sanggup nak guna jalan jauh semata-mata nak kenakan si Faiz ni. Jadi kat situ dia timbul kemusykilan sampailah sekarang. Jadi itulah cerita yang disampaikan dekat aku. Cerita ni maksudnya benda ni menyerupai kawan dia lah. Aku paling tak minat bila benda ni menyerupai kau. Orang kata benda ni hantu grade A. Hantu ni hantu 8. Hantu raya. Hantu 8 EID. EID 8. 8 okey. Raya. Okey. Boleh tahan UIA ni sebenarnya. Itulah bila dia menyerupai ni kan, kita tak dapat nak cam sama ada itu orang yang betul ke siapa kan. Dah borak-borak panjang, rupanya bukan member. Pisang. Baiklah si Faiz ni tak borak dengan dia. Aku ada cerita yang ketiga ni, tapi cerita ni pendek lah kan. Yang lain tu kita simpan stok yang akan datang. Pasal kat tempat belajar kat. UIA juga masalah. Okey. Jadi orang Dipersilakan kata lah. yang ni koleksi cerita seram UIA lah. Okey, mantap. Cerita ni lebih kurang cerita aku yang pertama kan? Tapi yang kali ni versi lain sikit, di mana aku boleh letak nama watak utama ni namanya Birin. Birin. So Birin, Nama agak familiar sebenarnya. nama tu dengan pekerjaan yang dipilih kat kolej tu kena tokan rokok. Orang kata bila student dia nak cari rokok kat luar payah. Jadi si Sobirin ni dia ambil peluang ni untuk jual rokok kat dalam universiti. Bagus, business mindset ada. Bagus lah dia. Okay. Tapi harga tu dia macam mungkin overprice sikit kat luar. Tapi budak peduli apa kan, asalkan rokok. Asal dapat puas Asal lah. dapat macam tu. Jadi dia ni bijaknya dia, bila orang nak beli rokok kat dia, kena ada kod. Kod dia ni kan, bila orang nak beli rokok, ketuk pintu tu kena ada bunyi dia. Okay. Contoh aku bagi kan. Macam tu. Tu maknanya nak beli rokok tu. Datang beli rokok. Datang pintu. Macam tu dia tahu ada orang nak beli rokok. Tapi kalau datang, ini fellow nak spot check lah tu kan. Simpan dulu. Okay. Macam tu. Tu bijak yang Sobirin ni. Intelligent ada. Intelligent and whatnot kan. Yang tu. Okay. Jadi ada satu malam, benda ni memang selalu jadi malam kan. Dia pun dengar lah kod tu diketuk. Kan tu. Rokok satu. Sekejap. Dia pun pergi ambil. Dia buka je pintu, tak ada orang. Dia ni barang sikit. Kan dia tengok tak ada. Pukimak betul dia kata kan. Siapa yang main-main aku ni kan. Celaka kan. Orang Melaka biasa lah. Angin macam ada. tu, hangin. Kerja nak hangin kan. Lepas tu dia pun simpan dia punya rokok ni. Dia baring kat sofa. Okay. Dia baring kat sofa. Dia sambung main game. Main game pun hangin. Dah lah main game, kalah, marah kan. Dapat pula anjir rokok ni game dia kan. Sekali lagi bunyi. Okay. Diorang pergi buka lagi, tak ada lagi.
Dia kata memang sial lah siapa yang kena dengan aku ni. Eish. Orang nak main game ni dah kalah satu game dah kan. Koyak. Baling lagi koyak. Okay. Tapi yang kali ni ketiga dia capainya penyapu. Dia letak. Ingatkan nanti kalau kena lagi kan, bunyi je sekali dia nak buka, dia nak Pantai lah. nak libas lah. Oh. Tapi dia kata okey tak apa, dia pegang. Dia pegang, nyapu, sambung main game. Tapi kali ni bunyi tu dah tak ada. Jadi bila bunyi dia tak ada, dia lama kelamaan dia nak terlelap sebab sambil baring main game kan. Tapi dia antara sedar dengan tak sedar tu, dia macam nak dah tertidur kan. Dia antara sedar dengan tak sedar, separa sedar yang tu. Hampir-hampir tidur tu. Okay. Dengar orang ketuk. Memang lagi hangin. Macam tu. Terus apa ni, dia dengar suara. Bukan dia pergi dia dengar suara. Bang, nak rokok? Macam tu. Dia kata kali ni ada orang. Tapi masa tu masa dia antara sedar dengan separa sedar tu, dia tak buka pintu tau. Dia tengok pintu tu terbuka sendiri. Yang tu. Bukan member dia lah. Bukan. Okay. Tadi dia pegang penyapu kan. Tapi kali ni penyapu yang dia pegang tu tak ada tau. Lepas tu bila dia dengar bang nak rokok, dia macam besarkan mata sikit. Penyapu tu tiba-tiba dia baling ke arah dia macam oi. Macam tu. Dia macam tu. Siapa baling penyapu ni kan? Lepas tu kat pintu tu pula kakak cantik pegang baby. Wih. Senyum. Aku tak boleh belah, dia minta rokok. Banyak-banyak benda kenapa dia minta rokok. Tak baik lah untuk perempuan mengandung ni. Tak baik lah. Kesian lah anak dia kan. Paru-paru tu nanti bau, takut anak dia tak lama. Itulah. Okay. Tak patut ni. Sampai situ. Lepas tu dia ni pun lari ke arah bilik. Dia tutup. Dia katanya kan, almari dekat bilik UIA ni lelaki ni sampai ke dinding tau, siling. Jadi kat dalam almari dia ni, kayu dia ni, dia kata dalam tu dia dengar ada orang giggle, gelak kecil. Macam tu. Sampailah katanya dia pun tak tahu sebenarnya dia tidur ke pengsan sebab lama betul dia tak sedar. Itulah kejadian yang ketiga. Aku pelik lah kan. Dia agak lawak sikit. Tapi itulah kejadian yang dia ceritakan. Dan di dalam thread tu agak mencabar agak nak jadi tokan ni sebenarnya. Itu lah. Kan orang kata bukan senang kan nak jadi tokan. Ini antara cabaran dia lah. Tapi masuk. Tapi kau janganlah jadi tokan. Ya, betul. Dekat lagi pula dekat universiti kan. Jangan. Orang kata kau nak beli rokok sekalipun ikutlah cara yang sepatutnya. Dan student ni janganlah. Betul. Orang kata buat kerja biar clean. Kalau kena makan tak habis ni. Betul. Okey. Itulah perkongsian kami tentang cerita seram di UIA. Mungkin kalau korang ada cerita seram korang sendiri yang nak dikongsi atau nak ditulis atau korang nak ceritakan sendiri, boleh DM kami, boleh email kami atau boleh PM di Facebook. Telegram pun boleh ke? Masuk je dalam grup. Betul. Nanti akan ada kru kami yang akan assist untuk hubungi anda. Yes, benar. Dan tak lupa juga kepada anda, terima kasih kerana sudi melayan video Santai Chill ni lah. Dan tak lupa juga silalah follow kita punya TikTok guys. Support kami. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Dan dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.